آنين الكرام وأصحاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حول ولا قوة إلا بالله. Sabar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Iza fataha laka wijhatan minat ta'arruf. Situ. Wala tubali ma'aha wa in qalla amaluk. Apabila dibukakan bagimu mata hatimu dari perjalanan ma'rifat, mana mengenal pada segala asma'nya dan segala ausaf sifatnya, dan pada segala yang menegahkan kehendakmu, dan dikenalkannya pada kudrahnya dan kahrinya akan dikau, maka tiada mengapa sertanya itu, dan dikalau sedikit amalmu sekalipun. Maksud di sini amal batin lebih tinggi darajat daripada amalan luaran. Nilai kualiti setelah amalan tadi dilihat batin di dalam. Ya. Sini apa di antara batin ni ialah berlakunya futuh ataupun futuhat, pembukaan daripada Ta'ala di atas satu wajah daripada ta'aruf, iaitulah makrifat akan Allah Ta'ala dengan makrifat yang sebenar-benarnya. Bila dibuka aja Swiss dalam dia makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermula daripada memadamkan pandangan hati pada makhluk. Itu Swiss saja. Selagi pandangan hati tak padam pada makhluk, Swiss makrifat tak terbuka. Swiss makrifat tak terbuka. Itu nampak makhluk tak habis. Ya? Itu. Jadi bila bukakan syuhud kita dengan Allah Ta'ala, barulah boleh keluar segala sifat-sifat mazmumah yang menghalang kualiti amalan kita. Apa sifat mazmumah yang menghalang amalan kita ni? Riak, ujub, semua habis. Ibadat riak habis kan. Ya, condemn macam ni. Ada ujub, ada semua, tidak ikhlas, semua habis. Sebab kita nilaian ni tadi mesti ada ta'aruf. Maka tidak akan keluar pula melainkan dengan syuhud. La yukhrijuka 'anil wasaf illa bi syuhudil wasfin. Kata boleh keluarkan la yakhruj, tidak keluar engkau tadi daripada wasfin, ay ausaful mazmumah, segala sifat-sifat mazmumah yang celak, illa melainkan bi syuhudil wasaf, melainkan musyahadah akan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Durun Nafis dibahas tepat tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al, tauhidul zat. Mana mengenal dengan syuhud akan Allah Ta'ala, sahajalah kualiti amalan itu akan terangkat tinggi, walaupun dia sedikit. Tetapi sebaliknya, bila dah dikenal Tuhan, dia tak sedikit, dan kerinduan dengan Allah Ta'ala yang amat dahsyat menyebabkan amalan dia meningkat. Ya, kelazatan dia dengan Tuhan memuncak tinggi. Allah. Ada mana apabila dibukakan, apabila iza fataha, dibukakan pembukaan bagimu tadi mata hatimu dalam daripada jalan mengenal pada jalan makrifat. Ya, wijhatun minat ta'aruf, mana satu wajah daripada makrifat, pada mana segala asma dia. Ya, Tuhan tajalikan asma dia. Ya, Allah tajalikan sifat dia qahar, kan?
Zap dia hantar sikit kan, mengelupur Cina kan. Tak keluar rumah dia kan. Pam, satu virus dia hantar. Kemain dia kata capur oleh sekat ekonomi dia. Kali tuan hantar tu virus, mengelupur dia kan. Tak keluar rumah dia nak tipu orang. Orang baik starlight dah tak nampak, gelempang-gelempang mayat. Tu berkuat sikit dia lah. Dia belum gulung lagi dunia kan. Dia tak kenal siapa dia Allah SWT, buta mata hati dan sombong. Tuhan larang wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan menapak di atas muka bumi ku dalam keadaan sombong. Tunggu azab Tuhan sampai. Allah. Tuhan tajalli, dia tajallikan nama dia Al-Qahhar. Isim minal asma. Itu dia kata bukakan daripada asma. Jadi ulama-ulama meletakkan ulama minal arifin dua pembagian dalam asma. Iaitu sama dia dijadikan isim dia bernama Jalal atau isim dia bernama Jalal wal Kamal. Kalau Jalal mana ditajalikan kekerasan, berlakunya masaib, berlakunya musibah, boom, gempa bumi berlaku, habis, bam, kemarau, pum, diantau dia kan, ganap, tenggelam, tsunami datang, pum, kira mayat berapa, dan itu dia tajalli tu. Kalau kita tak nampak lagi kan buta lah mata hati. Ya. Pentajalian tu, ditajalikan nama dia. Ganap dan habis. Itu nama dia Al-Qahhar. Buat dua perkara kan. Mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka qahrah. Bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Mata a'tak, bila mana Tuhan mentajalikan nama dia al-i'tak, dia beri atak, ya, dia beri pemberian, macam pemberian, sama ada bentuk ukhrawi atau duniawi. Apa maksud, apa tujuan tu? Jangan kita duduk dalam kejahilan tak nampak benda tu. Sebenarnya asyhadaka birrah, dia suruh kita syuhud musyahadah akan al-bir, nama dia. Tuhan memberikan ihsan, memberikan kurniaan, memberikan kebaikan kepada makhluk. Ya, setiap nafas kita ni pun tak terbayar orang. Sihat kita ni tak terbayar. Kalau suruh bayar macam mati kita. Ya, darah kita boleh berjalan, kalau dia berhenti macam mana? Kalau dia kering macam. Mata kita boleh melihat ni, kalau dia padamkan macam. Telinga kita boleh dengar, dia tutup sebu macam. Ya, kita kena stroke dia tak tahan. Faham lah, hilang taiko dia. Dia tarik sikit dia akan mengelupur kita. Macam yang kena sembelih yang. Atau kuasa besar dia tajalikan qahar ni. Atau ditajalikan akan sifat jamal dia, ya, iaitu diberi jamal, jadi diberi dua perkara jamal. Wa mata mana'at, itu ditajalikan sifat al-kahru. Wa mata mana'at diskat, ya, diskat kita tak bagi tuan. Orang dapat kita tak dapat, orang sihat kita sakit, orang senang kita ada problem. Itu dia ditajalikan nama dia sebenar tu. Maka fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Dua-dua keadaan dia ulur, dia tarik sebenarnya, dia suruh kenal dia. Kalau dia bagi tak kenal juga, dia tarik pun tak kenal, habis-habis buta manusia ni. Ya. Sebab tu Ibnu Attab sebut dalam matan munajat di ilahi amiyat ainun la taraka alaihi rakibah. Ilahi wahai Tuhanku, amiyat ainun, butalah mata, mata dalam. La taraka, yang tidak melihat engkau alaiha rakiban. Tuhan ni memelihara, Tuhan yang mengurus langit, dia tak perasan. Kata nak ikut Quran. Quran kata Allahu yudabbiru samawati wal ard, mu pandang tak? Allah Ta'ala yang mentadbir langit bumi, tak boleh bergerak, tak boleh diam, melainkan semua dengan iradah dia. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala tu saja berlaku. Dan apa yang tidak dikehendaki takkan berlaku. Semua tu menterjemahkan masyiah, sila pandang. Pandang yang sampai menggegarkan hati. Sebab zikir gegar hati dia suruh. Zikir gegar kan. Dia gegar sama ada dia memandang qahar dia atau dia gegar memandang akan lutfi. Iza zukirallahu wajilat, sampai tahap tu zikir. Gemetar hati dia. Kemudian wa iza tuliyal alim ayatu zadahu iman. Dia mengambil pengambilan pendekat dengan baca Quran. Iza tuliyal alim ayat, dibaca ayat Tuhan menambah iman dia. Kemudian kemuncak dia wa ala rabbihim yatawakkalun. Akhirnya dia bergantung kuat dengan Tuhan dia. Dengan diri dia tak pegang, satu tak pegang.
Walaupun dia kaya raya jutawan milianar, dia pun dia tak pegang. Dia pegang hanya kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Makrifat dia sudah terbuka tu. Iza fataha laka wijatan minat ta'aruf. Berlaku juga dia. Tum. Bahkan khasirat safqata abdin lam taj'an lahu min hubbika nasibah. Dan rugi serugilah perniagaan orang yang tak menjadikan bagi Allah Ta'ala tu hub. Ya, bila seorang tak memilih jalan hub, kasih rindu dengan Tuhan, orang tu dia punya perniagaan bankrupt. Bankrupt rohani. Orang yang bankrupt muflis rohani adalah orang yang tak ada langsung dalam batin dia tu rindu dengan Allah Ta'ala, tidak menjadikan hub min hubbika nasiba. Ya, sebab kena bentuk benda tuan. Semua benda dalam tu. Sebab tu dalam syarah dia kata apa? Zarratun min amalil batin khairun min amsali jibal min amali jawarih. Satu zarah di amalan dalam tu bernilai tu, oh masya-Allah. Ya, lebih besar daripada segunung-gunung amalan luar tapi tak ada dalam, kosong. Ya, semangat luar, dalam tak reti. Ya, luar ibu tapi dalam di sini dengan Tuhan pun jauh. Di sini dengan Tuhan pun tak apa nak kenal. Tu jaga tu. Bahaya besar tu. Sebab kata Ibn Atta di sini, iza fatahalaka wijhatan, apabila dibukakan bagi satu wajah, satu jalan bagi ta'aruf, minat ta'aruf daripada makrifat akan asma' dia, sifat dia, ya, dan pada yang menegahkan, yang memberi. Kalau menegah pula, nama dia al-mani', kan, menegahkan kehendakmu, nak buat tak dapat, nak buat tak dapat. Sebenarnya pun dia nak kenalkan kita lah, ya, bahawa muta'arifun ilaik, sebenarnya dia nak kenalkan kita. Tu. Dan dikenalkannya pada kudrahnya, pada kuasanya dan kaharnya, kekerasan dia, ya, akan dikau. Dia kena kata semua ada hikmat, dan bukan saja-saja Tuhan bagi sakit ke apa tak. Semua tu ada hikmat supaya kamu mengenali akan dia. Maka tiada mengapa sertanya. Orang duduk taraf ini, dia kata fala tubali ma'ha wa in qalla amaluk. Maka tidak mengapalah sertanya dan jika sedikit amal sekalipun. Bagaimana orang yang beramal peringkat ni memang amal dia cantik dan solid, bersih. Bandingkan sebiji permata yang harga dia zamrud atau derima harga 150,000 dan dengan sebanyak-banyak satu apa trailer atau satu lori besar batu gerewil. Batu gerewil satu lori besar berapa harga kan? Tak sampai 1,000 kan. Ya. Jadi maknanya kualiti nak sini. Jadi kualiti semua tu duduk di dalam kan, ya, di dalam tempat duduk ni. Kerana wujud amalmu itu daripada tiada ikhtiar daripadamu. Itu rahsia dia. Ya, bila kita wujud amal kita tadi, tidak daripada memandang diri kita yang melaksanakan dan tiada sebab, tidak memandang kepada sebab. Zahir syariat suruh kita datangkan sebab. Ada pembatin syariat melarang kita iktimad di atas sebab. Pembatin pertama dia terang tu. Pertama sekali syarat besar iktimad di bahar panjang. Min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Sehingga dia bertanda orang tu beriktimad bersandar pada amal. Ya, mana di bahar iktimad. Jangan ada iktimad sandaran kita selain daripada dia. Kan kita bila buat amal kadang-kadang kita kata sedap. Sedap sudut apa tu? Sedap sudut mana? Sedap dari sudut kita memandang kurnia Tuhan tu tak apa. Kalau sedap dia pandang kita kata kita selesa, kita hebat, oh tu habis. Out. Rosak. Jaga tu. Kalau orang macam tu, dia akan bila dia kena kekurangan dia, amal tak buat pun atau dia tertinggal ke belakang ke, dia akan rasa nuksan. Lemah di badan. Sebab apa? Dia tak nampak dia ke depan. Dia rasa dia lemah. Itu tak betul sebenarnya. Sebabnya bila kita buat amal, bila buat dia pandang dia, kurnia dia. Dalil Allah Ta'ala sebut, Kul bifadlillah wa birahmati fa bizalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, bifadlillah, dengan kurnia Tuhan. Pandang tu semua kurnia. Fa bizalika falyafrahun. Ya, dengan dia lah, dengan mandang kurnia dan rahmat kamu seronok. Di sudut tu tak apa. Bila kena pula maksiat pada dia, cara pandangan sebenar apa? Pandang itu kahrillah. Syariat menuntut kita pantas bertaubat dan istighfar. Adapun hakikat pandang itu Tuhan mentajalikan nama dia kahar. Hebat macam lebay dia pun, wali pun dia kena. Cuba dia cepat kembali pada Ta'ala. Itu nanda kenapa Tuhan tajalikan. Kita kena faham uslub Allah SWT dalam kerohanian. Tidak disangkut, ya. Dia sangkut. Cantik luar tapi dalam sangkut. Maka jadilah dia lebay sangkut. Tak boleh sangkut. Dia tersangkut, tak boleh sampai ke Tuhan. Dia perasan dah sampai, rupanya tergantung-gantung. Kadang makna sampai pun dia tak faham. Itu masalah. Dan taklah engkau syukur akan dia akan Ta'ala atas yang dikurniakannya. Ya. Apa yang dikurniakan taklah kita
Syukur, pandang pada dia. Sebab memandang kurnia Tuhan ni, itu satu perkara yang besar. Sebab dia akan membawa kepada lahirnya syukur kita kepada Ta'ala. Ya. Dia cari yang ada pun tak habis syukur. Benda tak ada dia kejar. Yang dah ada pun tak habis syukur. Itu sifat tamak. Dan mana kurnia akan dikau kerana ma'rifatullah itu jalan, ma'rifat itulah mana ni? Kerana ma'rifat akan Allah Ta'ala iaitulah kesudah-sudahan yang dituntut. Perjalanan apa jenis tarekat sufia pun jalan dia apa? Untuk ma'rifatullah, mengenal akan Allah dengan sebenar-benar kenal. Bahawa diingat, jangan dilupa, dipandang, jangan dileka, disyuhudkan, jangan dilalaikan, sentiasa itu. Itu mengenal dengan dimurakabahkan akan dia. Ya. Sebab dia kata ilahi amyad ainun la taraka alaihi raqiban, itu murakabah. Butalah ya Tuhanku, butalah mata hati mereka yang tidak memandang, tidak murakabah akan dikau. Ya, dia tak perasan dan ya. Itu maknanya dia tidak ada makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan sufi nak bawa situ ke muncak dia. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamulah ke muncak dia. Kalau tak sampai tu belum sampai kita. Ya, bimbang kalau balik-balik kita tak sampai lagi kepada asal balik. Sebab asal kita terang kan. Tuhan tanya dia ala sabili rabbikum, sama jawab. Bila balik dah tak sama tu. Kena jawablah besok. Kita tak buat tugas. Kerja kita tak buat dengan Ta'ala. Kerja dengan Tuhan kena buat, dan kerja dengan Tuhan tak buat, kerja dengan makhluk kan main lagi. Dia tak ada kerja lagi. Ya. Iaitu kesudahan-sudahan yang dituntut. Ilahi anta maksud, engkau lah maksud, Allah Ta'ala maksud itu dituntut. Maka bila dihadapkan seorang hamba itu pada setengah asbab, maka dibukakan baginya jalan mengenal daripadanya, dan dihadapkannya dengan sakinah dan tetap dalamnya, maka demikian itu setengah daripada nikmat yang amat besar. Ya. Bila makna dihadapkan pada hamba tadi pada setengah asbab, ya, asbab-asbab untuk mendapat kebajikan. Apa dia? Amal saleh, banyak ibadat, yang melakukan kerja-kerja tadi asbab. Kemudian dibukakan baginya pula. Mana dalam luaran tu asbab-asbab untuk ke syurga tu Tuhan bagi. Rajin buat ibadat, rajin taat. Kemudian dalam Tuhan buka pula. Dia kalau buka satu je luar, dia dalam tak buka tu bahaya kan. Dia meletup ni. Kalau diimbang. Ya, dia buka luar, rajin buat ibadat luar kami cantik, dalam dia kunci habis. Dia pandang diri dia, meletup balik. Itu sifat mazumah timbul, riak, wujud, syum'ah, takabur, ego habis. Tak ada nilai dah. Dia buka dua je habis. Dua-dua dia buka tu. Buka pintu kabul. Apa pintu kabul? Bila dimatikan pandangan dia kepada orang yang lain, dihidupkan pandangan itu, kabul dah, Tuhan buka. Setengah sebab dia dibukakan baginya tadi jalan makrifat kepadanya itu, ya. Dan kemudian ditawajuhkan, dihadapkan dengan sakinah. Tenang dia. Bila dia hadap Tuhan di sakinah, bermakna dia terduduk makam zikir yang hakiki. Sebab zikir ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Zikir tu peranan dia apa? Tatmainnul qulub. Hati dia sakinah, tuan. Tenang. Kalau zikir tak tenang, maknanya dia belum tepat ni. Dia belum maksud lain betul lagi. Dan tetap dalamnya. Maka demikian itu setengah daripada nikmat yang amat besar, ya. Nikmat paling besar Tuhan bagi, lahir dan batin atasnya. Maka bila engkau tilik dengan mata hatimu kepada segala tanda Tuhanmu yang menunjukkan atas wahdaniyah. Apa tanda dia? Semua ni lah. Ya. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Itu murakabah apa dia panggil? Ahadiyah. Ya. Ayat Al-Quran diletakkan sebagai murakabah ahadiyah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu dipanggil murakabah ma'iyah. Jadi murakabah ahadiyah. Apa makna dia? Ya, fa aina ma tuwallu, mana saja kamu berhadap. Fasamma di sana wajhullah, wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Ay syai'un yadullu ala wujudi. Mana semua perkara yang kita pandang, semua tu dia menunjuk. Dia sebagai dalil. Madlul dia ialah keberadaan ketunggalan Allah Ta'ala. Ya. Sebab semua yang kita tengok seolah-olah berkata dengan lisanul hal. Allahu yattasif bi wahdaniyah. Ya. Allahu yattasif bi wahdaniyah. Allah Ta'ala bersifat dengan tunggal. Sebab laula kazalik lam yakuni syai'un minal khalaiq. Kalau tidak begitu, satu makhluk pun tak ada. Faham tuan-tuan?
Satu makhluk pun tak ada kalau sekiranya Tuhan itu tak tunggal. Sebab apa? Sebab kalau tidak tunggal, dia akan membatalkan makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan iftikaru kullu ma ada ilai. Ya, kullu ma ada ilai. Mana iftikar, semua makhluk iftikar kepada Allah. Kalau ada satu makhluk sebesar zarah, dia tidak iftikar ke Tuhan, dia jalan sendiri je, batal makna ketuhanan. Bahawa makna ketuhanan mesti semua berhajat tertambat dengan dia. Maka makna ni akan rosak apabila ta'adud, berbilang. Berbilang dia susah banyak, dua Tuhan aja, batal makna ketuhanan. Sebab apa? Dia akan membawa kepada tidak ada berhajat ke Tuhan secara keseluruhan. Dah dua, satu kemari, satu ke sana. Yang ni batal, yang ni pun batal. Tak boleh. Sebab makna ketuhanan mesti pokok di satu je. Sebab itu kita pandang dia segala makhluk, situ terselah terang nur yang menunjukkan kepada wahdaniyatullah, ketunggalan Allah Ta'ala. Sebab Esa ni nama yang popular, yang duduk tingkat atas dalam ilmu makrifat ketuhan. Ya, nama pun dia panggil ilmu tauhid. Maka tauhid dia bagi dua, tauhid am, tauhid khas. Ini kitab hikam dia panggil tauhid khas. Kalau kita apa Aqidatul Najin, ya, Surajul Huda, apa lagi? Durus Samin, itu dia panggil tauhid am. Durus Samin itu semua tauhid am. Kalau Durun Nafis itu tauhid khas. Ya, apa beza dia? Beza dia lain lah. Am maknanya sekadar dia mengiktikad bil aqli, dengan akal. Kenal, saya beza sekadar tu. Rasa dia tak ada. Bila main tauhid khas, dia nakkan zat rasa. Biar kita sentiasa ada kerasaan dengan Allah Ta'ala. Keperasanan dengan Tuhan tu kena kekal. Mudawamah. Keperasanan. Jangan tak ada keperasanan dengan Tuhan. Dia keperasanan dia dengan makhluk. Perasaan orang. Oh. Itu para awliya tengok mengeling kepada dia ni. Turut naung bagi gitu. Sampai tak perasan keterangan kewujudan Allah Ta'ala, ketunggalan kewahdaniatan yang sangat jelas, ya, dalam tiap-tiap makhlukat. Lepas tu bila orang arif kata, man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Orang yang betul-betul makrifat ke Tuhan, syuhud ia akan Allah Ta'ala dalam tiap-tiap satu dia pandang. Semua. Mata dia pandang makhluk dalam jalan. Mata dalam pun dibuka, syuhud akan Allah Ta'ala. Memandang wahdaniyah. Itu dia kata sini. Yang menunjukkan atas wahdaniyahnya Ta'ala. Di sinilah kelazatan, kenikmatan paling lazat dikecapi oleh arif billah. Lazat kan. Oh, dahsyat. Allahumma ja'alna minhum. Maka engkau peroleh tunjukkan kepada hak yang sebenar, baru dibukakan jalan sebenar gitu. Ketika itu kualiti amal tak sama gitu. Sibuk rakaat kita semayang, bagi kita semayang ulang kat takbir dia budak baca dah pergi sana entah ngayau. Ya, dah pergi utara, kalau main lagi pergi selatan lah, sana. Wah, itulah macam-macam kerja dia buat semayang. Auliya tidak arif billah, diangkat dia takbir habis. Hilang dia dengan Tuhan ni kan. Dan istilah sufi dia panggil mi'rajul qalbi. Ya, mi'raj bukan mi'raj zahir, mi'rajul qalbi, batin dia. Tu naik syuhud akan Allah Ta'ala. Tu nikmat besar tu. Siapa yang tak nak ambil nikmat besar gila. Tak ada nikmat paling besar tu lah dia. Bila hati dibenarkan, dibuka, bertawajuh ke hadirat Tuhan dia. Maka apabila engkau tilik akan mata hatimu segala tanda Tuhanmu, segala alam ni lah, yang menunjuk atas wahdaniyatnya, maka engkau peroleh tunjuk, mana petunjuk hidayat kepada hak yang sebenarnya. Dan kayalah engkau daripada sebab dan amal yang dengan dia iktisab makrifah. Sebab amal dipanggil iktisab, ya, usaha kita untuk dapatkan makrifah. Bila dah dapat, dah dapat maknanya apa? Tak ada risau, dah dapat kan? Jadi sentiasa di dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman paling afdal kan Nabi kata. Bila afdal tahulah, bila benda mahal, benda paling hebat, benda berkualiti, sedal itu harga dia mahal. Ya, iaitu afdalul iman an ta'lamallah haitsuma kuntah. Nabi beri cara umum. Iman yang paling afdal, kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Ya, di mana saja. Dia berjalan, dia duduk, di darat, di laut, di pejabat, di rumah, di mana saja. Maka nak dapat benda tu kena latih, latihan kena ada. Supaya kemantapan dalam dia kuat. Sebab bila begitu je, dia punya nilai ibadat dah lain. Sebab dia kata tadi, wala tubali ma'ha wa in qallal amal. Walaupun amal sikit, kali nak lawan kan.
Tapi orang duduk tangga ni pula amal dia tak sikit. Takkan sikit. Sebab apa? Dan lazat tuan-tuan. Makan sikit tapi lazat. Sedap dia lain macam. Dengan kita makan sekarung tapi tawar masam lagi kan. Makan masam ni tawar apa, makan buat sakit perut dia kan. Yang ni satu jenis dia makan sikit dia. Lazat dia lemak manis dahsyat. Tak banyak. Tapi kalau orang makan dah lazat, takkan dia makan sikit kan. Dia makan selera tentu dia makan banyak. Begitu dah. Bila kesedapan tu membawa kepada apa? Banyak ni ibadat yang dilakukan luar biasa. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yurid. Wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arruf huwa muriduhu alaih. Ya. Wal a'mal anta mudiha ilaih. Wa aina ma ya tahdihi ilaik mimma huwa muriduhu alaih. Itu dua beza kan. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arruf huwa muriduhu alaik. Maka bahawasanya tiada dibukakan ya ma fatahah, tiada dibukakan bagi mutadi jalan kepada jalan orang yang muqarrabin, mana ahli makrifat dengan Tuhan, yang membawa kepada haqaiqut tauhid tu. Hakikat tauhid yang sebenarnya apa? Apa sebenarnya tuan hakikat tauhid? Ya, dulu dah baca kan? Aku surat 3 dulu tu. Tuan-tuan buka dulu. Bagi ke berapa tu? 2, 5, 10, 14 tu. Daripada atas. Bahawa ada, ia tiada. Itulah dia. Tauhid dia nak apa? Ada, ia tiada engkau. Ya. Tauhid, apa makna tauhid? Tunggal. Bila ada ia, ada engkau, itu dah bukan tunggal. Ya, ada ia, ada engkau, ada dua. Bahawa ada ia, tiada engkau. Mana syuhud kita hanya memandang dia. Dalam, luar nampak lah macam tiang pokok rumah macam itu tak tibar dalam pandangan dalam. Ya, terasa keberadaan dia, gerak dia semua dia. Itu maksud dia bahawa ada ia, tiada engkau. Ini ada kita, dia pula tak nampak. Nampak ini ana share, ini ana buat, ini ana lama baham tanah ni. Anak. Apa anak? Dia huwa Allah. Ya. Itu berarti ananiyah, keadaan keakuan, aku. Oh, itu tak nak pakai sebab kita la haula wala quwata illa. Duduk situ. Tu dia kata duduk makam tu dia panggil ada ia tiada engkau. Itu dia kata bila tutup baru terbuka. Bila padam baru terang. Bila mati baru hidup. Bila tutup pandangan makhluk baru terang tuan. Bila padamkan pandangan pada makhluk khalqiyah baru terang. Dah padam dah terang, kita padam gelap. Sebab kita dengan Tuhan berbeza kan. Tutup dengan kita dengan makhluk baru terbuka dengan dia. Padam pandangan pada makhluk baru nampak kehebatan kebesaran dia. Ya tuan ni. Sebab zikir yang zahir pun tutup mata kan. Bila mata kita tutup mudah nak hadir. Kalau mata kita pandang semua nak masuk ke kepala. Kan? Kita masuk, apa semua tengok dia akan masuk dalam. Kan? Sebab tengok kalau tak pandai tengok, rosak tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita tengok benda tu cantik dari segi nafsan, segi unsur nafsu, kita tertawan. Leka. Bila tengok benda tak cantik, kita keji. Dosa. Kan? Umpan, tak pandai pandang. Kalau pandai pandang, huwa minallah. Atalah tajalli kan. Sebab dia kata dulu, zahir dunia tu hijab, tapi dalam dia ibrah. Pandangan dalam tu ibrah. Dia lain. Sebab pandang tu kena buka dalam. Kalau tak buka dalam nak asidin kan. Pandangan kita terhijab, pandang-pandang sangkut, pandang-pandang sangkut. Dia tak lepas tuan. Tak lepas. Kita kalau tarik nyawa tak lepas macam tu. Tarik orang semput ni tuan. Kesian kalau tengok semput ni. Dia nak naik oksigen naik kepala tu Allah, mencungap-cungap kan. Rasa macam putus nafas, tarik nafas. Seksa. Macam itulah. Bila tarik tak lepas tuan. Bila kita pandang tak kerti tak lepas mi'raj kepada hadrat Allah Ta'ala, macam itulah sangkut. Pandang makhluk sangkut. Nampak dia, nampak makhluk tuan. Habis tu dia kata bahawa ada tiada engkau. Kiraan mana tu? Dalam. Luar nampak tu tak ada benda kan. Semua ni main dalam kan ni.
Sebab kitab ni semua dia main enjin dalam, dia baiki enjin kan. Ya. Nak baiki luar ni mufiqah. Dia kada settlekan syarat rukun apa semua dah. Ya. Melainkan itu menghendaki bahawa menerimamu atasmu tu. Jadi dia kata sini maka bahawasanya tiada dibukakan bagimu jalan segala jalan orang yang muqarrabin. Dia Tuhan buka dan membawa kepada hakikat tauhid sebenarnya dan yakin. Tuhan buka tu melainkan bahawa menghendaki mana Taala kehendak bahawa menerimamu atasnya. Dia nak buka kita nak terima tu. Dan mengenalkan kepadamu, dia nak kenalkan kita pada segala fi'linya. Segala perbuatan dia semua membawa kita kenal Tuhan. Ya. Dan sifatnya Allah. Jika kita main gulung terus tuan-tuan, satu je. Ya. Sifat, asma, zat. Bila sebut zat masuk semua. Ya. Allah. Mana zat wajibal wujud. Bila zat dia bersih, sifat. Ya. Bila sifat dia, zat dia ada isim asma. Kan dimasuk semua tadi. Kalau kita qadirun, apa makna qadir? Itu isim fa'il, qadir. Mana zatun muttasif bil qudrah. Ya, makna kita nampak situ bahawasanya satu zat yang ada bersifat dengan qudrah. Yang kerja peranan qudrat ialah at-ta'sir. Dia memberi kesan kepada semua kejadian dalam alam ni. Tak ada satu pun terlepas daripada dia. Ya. Sebab dia kena suntik banyak dengan apa? Dengan cahaya dan tembak dengan cahaya nur zikir. Lagi banyak zikir lagi terang. Zikir banyak lagi terang dalam, ya. Maka dia buka dapat kelazatan dia, masya-Allah. Dapat kelazatan dengan dia tuan-tuan ni. Manusia yang tak nak ambil kelazatan Tuhan tu paling rugi tuan-tuan. Paling rugi manusia tuan-tuan. Allah. Dan menunjukkan atas sezatnya dan tiada engkau ketahui, tiadakah kau ketahui bahawasanya mengenal itu iaitulah yang didatangkan atasmu. Pengenalan ni dipanggil apa? Wa muriduhu. Ya, yuridu ayat al-afal. Alam ta'lam anna ta'aruf wa muriduhu alai. Dia yang menghendaki, dia memberi, dan barang yang ada daripadanya tiadalah masuk akan di segala ilat. Ya. Bila benda limpahan daripada dia cempak sendiri, pum dalam batinan sewan dipanggil waridat, madad dan sebagainya. Dia tak ada afat kan. Dia tak ada ilat, tak ada penyakit. Ya. Sebab orang bila dapat pemberian pam tuan tarik dia habis. Situ tombang nafsu pun habis. Orang dia panggil jazbah, pam tarik. Ya Allah yajtabi ilahi mai. Masya-Allah menarik akan orang kendaki dia pakai jazbatun minal jazab. Daripada segala jazbah, dia tak ada ilat. Apa ilat tu penyakit dan afat. Berdoa Sidi Ibrahim Ar-Rasyidi dia kata Allahumma ja'al minal muradin. Jadikan aku daripada orang yang engkau kendaki. Habis Tuhan kendak macam dia tarik habislah. Dia tak heran orang kan. Jadi kalau mengendaki kita nak ni berapa dah tinggi tuan-tuan. Kata Tuan Guru Haji Ali pun kau punya, dia cakap budak-budak dia lah. Kau punya hema ni dengan pokok kemuncuk lagi tinggi. Kau punya hema ni nak pergi ke Tuhan aku tengok dengan kemuncuk lagi tinggi. Melainkan ada tarikan saja. Itu kita asal mudah-mudahan Tuhan tarik. Minta Allahumma ja'alna minal muradin. Bila Tuhan tarik habis. Tuan Sihir Fir'aun pun mencacak dia naik atas. Itu ada tarikan daripada Allah Ta'ala. Ya, minta. Maka apabila dibukakan, ada kata bukan kita buka, dibukakan, dibuat isim maf'ul. Dibukakan. Siapa buka? Dia. Apabila dibukakan, mana Allah Ta'ala bukakan bagimu jalan daripada ma'rifah. Makrifat yang sebenar bagi hadratnya, maka adalah engkau setengah daripada orang yang kasihnya. Ada bermasuk jumlah orang dikasihi Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna. Dapat ni tuan-tuan Nabi lah. Ya. Dapat ni untung. Kalau tak dapat dia kata wa khasirat safqatul abdin lam taj'al lahu min hubbika nasiban. Rugi serugi-rugilah. Ya. Hamba yang tidak menjadikan dalam perniagaan ni tadi apa dia? Daripada kasih rindu pada engkau tentang sebagai satu hambuan dia. Dia tak jadikan tu, maka rosak dia. Rugi besar. Nak dapat mahabbah kena banyak syukur, pandangkan dia punya apa nikmat dia. Ya, pandang afan nampak dia boleh dapat terkenal terbesar dia, masya-Allah. Bawa rasa rindu ke Tuhan tu, kasih. Dan kasih itulah akan membakar segala unsur-unsur
yang menjadi hijab dia dengan Allah Ta'ala. Maka bahawasanya makrifat itu awal. Makrifat tuan-tuan ni dipanggil awalul mawahib. Masya Allah. Tinggi tuan-tuan ni. Makrifat tu baru awal panggil. Awalul mawahib. Awal-awal kurniaan Tuhan. Dan nihayatul matalib. Kemuncak segala tuntut. Orang tuntut ni, kalau kita sebab kita tuntut situ. Jejak dia ahli makrifat. Kalau dalam Ihya kata dia mesti naik duduk makam nafsul mutmainnah. Dia duduk mutmainnah, maka dia masuk senarai arif billah. Orang yang kenal Tuhan sampai pada matlub yang dituntut makrifat. Tapi situ dipanggil awal mawahib. Segi Quranian dia mau awal baun. Maknanya apa? Depan tu lagi dia Tuhan akan lambatkan tak berputusan. Itu kurnia rohani tinggi tuan-tuan. Sebab tu dia orang polon. Sebab apa dia menumpukan perbahasan kerohanian dalaman? Sebab dialah di antara yang mendapat nikmat terbesar. Nikmat paling besar kat mana? Situlah. Nikmat makan hilang. Nikmat minum semua, nikmat kira duit apa semua pandang semua hilang. Yang dalam tu yang besar. Sehingga syurga pun begitu tuan. Terlenyapnya pandangan pada nikmat lain dimakan oleh nikmat pandangan kepada zat Allah Ta'ala. Dia Tuhan buka tajalli dia, nak lagi dia kata tak nak. Sebelum tu apa? Nak. Bagi nikmat tu. Tuhan tunjuk lagi nikmat. Oh nak lagi. Tunjuk lagi. Nak lagi. Dia Tuhan buka je. Nak. Tak nak lagi. Sebab apa tu nikmat paling besar. Tuhan sendiri kan. Yang makan apa semua bidadari, gedung, itu semua makhluk. Yang ni khalik. Mana nak banding? Tu di akhirat. Di dunia macam tu juga. Kalau nikmat kita macam-macam nikmat duniawi kan dia tak terbuka sebenarnya. Dia terbuka nikmat rohani dia dengan Tuhan. Oh, habis. Lepas tu Sultan boleh tinggal kan. Syekh Ibrahim Adham kan. Kerajaan dia kata tinggal. Padahal dia nikmat apa nak raja kan. Bila dapat tu, bila pembukaan makrifat dia dapat sampai satu hari dia tergolek jatuh tu dia kata nikmat. Pelik kan. Dia kena sepak jatuh satu mata tangga kat masjid tu. Dia kata alhamdulillah, ini nikmat yang paling besar dalam sepanjang hidupku. Jatuh ke tanah nikmat. Apa dia nikmat tu? Rahsia. Apa dia yang dimaksudkan nikmat? Itulah dia. Nikmat dapat memandang merendahkan diri dan terbuka kenikmatan dengan Tuhan. Sebab dapat gugurkan nafsu musuh kita nikmat tak? Kita berperang menang besar tak nikmat kan tuan? Sekarang dapat tombangkan nafsu tak nikmat kan? Nafsu nak angkat, pum kita jatuh dia. Kita rasa Tuhan akan berikan lazat. Dan mengenal kepada bersegala fi'linya, perbuatan dia dan sifatnya yang menunjukkan atas esa zatnya. Situ tadi tu. Maka apabila dibukakan jalan bagi makrifat, bagi hadrahnya, maka adalah engkau daripada orang yang dikasihnya. Tu. Maksud lain daripada kekasih Tuhan bila dibuka. Sebab tu bila masuk kekasih kan, takkan untuk buka pintu tu. Kekasih kalau datang macam dulu lagi buka pintu. Dia bawa hantar mesej kita buka. Itu kasih kita. Ini kasih dengan Allah Ta'ala. Bila Tuhan kasih je jaga, dia akan buka kan. Macam-macam pembukaan. Buat arwah Ustaz kau kata ilmu para wali tak ada dalam kitab. Kita dalam kitab pun tak boleh belajar. Yang ada kat dia tu lebih banyak. Yang tak ada dalam kitab semua ada. Semua jenis yang tak ada dalam kitab. Pembukaan. Futuhat. Ilmu secara apa? Mukasyafah. Yang ni mudarasah. Lain. Jauh beza kan. Tu. Baru kata la yazal abdu yataqarrab ilai binawfil hatta uhibbah. Sentiasa hamba tu gasah sampai dia buat amal sunat, dia jaga riyadhah, pum sampai aku kasih. Fa iza ahbabtu, bila aku kasih dah habis. Kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Itu dibuka. Akulah pendengar. Dia mendengar dengan aku, dia berjalan dengan aku. Itu dah buka. Af'al dibuka tauhid af'al dengan syuhud dan musyahadah. Allahumma ja'alna. Maka bahawasanya makrifat itu dipanggil awalul mawahib dan nihayatul matalib. Maka tekala demikian itu tiada mengapa dengan sedikit amal dan tiada dibukakan bagimu demikian jalan itu melainkan menghendaki akan dikau hampir dengan hadrahnya. Dari sanalah dikenalkan kepadamu segala anwa'ut takrim. Macam-macam kan. Berbagai-bagai maknanya kemuliaan Tuhan bukaannya. Dia masuk hadrah. Sebab kalau tak ada hadrah, lawan dia apa? Ghaflah. Hadrah, lawan dia ghaflah. Dulu lepas matan kan. Kaifa an yadkhula hadrah. Kaifa macam mana an yadkhula hadratullah. Kamu nak masuk hadrat Allah Ta'ala.
wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalat, sedangkan kau tak bersuci daripada janabah kelalaian. Lalai taraf dia, standard dia, ulama sufi pandang, arif bila pandang, ialah orang yang berjunub. Orang junub jangan duduk di masjid, tak boleh, dia kena mandi dulu. Maka mandikanlah rohani, diri dalaman, hakikatul insan, hakikat diri kita, mandikan apa? Dengan air muraqabah dan musyahadah. Bersih cantik dia duduk di hadrat Tuhan, tunggu layanan-layanan istimewa takrimah daripada Ta'ala. Ya. Sebab duduk taraf ini baru dia tak paling pada dunia. Bau sah di sifat waraknya, zuhudnya, sebab apa? Nyaman dah habis dah, tawar ini. Dia dapat lazat dengan mahbub yang sebenar, yang lain tak dah, dia paling tidak. Sebab tu Rabi'atu Adawiyah pun dia kata, takkan sampai makrifat sebenar sehingga kau tengok batu dengan emas sama. Memang sama kan? Dia tak ada bandang lah, tak masuk. Dia dah berlazat dengan benda lain. Kita bila tak dapat belazat dengan Tuhan, itu lazat tu nak diletakkan tak kena. Dia letak kat sana, letak kat sana lazat. Dia dah kutip habis, dia fokus betul. Lazat dengan dia. Sebab tu awal sekali buat zikir dia kata apa? Kumpulkan segala pandanganmu. Itulah dia. Ya, kita punya zikir kan, nak buka kafiat 10 mula-mula apa? Kumpulkan segala pandangan. Mana pandangan ni? Kumpul. Satukan dia je. Tumpukan hadrat dia. Barulah kita start zikir cantik. Kan? Dan ditunjukkan bagimu barang yang tiada engkau ketahui itu. Ini semua tak ada. Memang dalam kitab tak ada. Sebab ini muka syafah. Muka syafah. Pembukaan. Bukan dalam tulisan dan hafalan tak. Pembukaan. Yang tak ada. Pum terbuka. Ditunjukkan. Maksudnya apa ni kan? Maksud dia telah dibenarkan masuk dalam babul jannah mu'ajjalah. Ya, dia telah masuk dalam pintu syurga yang disegerakan. Ya. Bila masuk dalam syurga disegerakan, dalam syurga apa ada? Benda tak pernah lihat. Mala ainur ra'at wala uzunun sami'at wala ala khatari qalbil bashar. Benda tak pernah tengok, tak pernah lihat, ada di sana. Di sana syurga satu, di sini begitu juga. Benda yang tak pernah orang tahu, jenis ilmu mukasyafah semua dibuka. Terbuka tuan-tuan ni. Masya-Allah. Terbuka itu satu kelazatan dia dengan Allah Ta'ala. Baru dah betul siddiq hati dia dengan Tuhan. Baru dah jadi betul-betul dia abdi bagi Allah Ta'ala. Ya. Habis. Kemudian satu lagi, wal a'malu anta muhdiha ilai wa ainama tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaih. Dan segala amal daripada sedekah dan semayang dan puasa dan zakat dan lain daripada demikian itu, daripada ibadat engkau menghadiahkan kepadanya. Yang tadi dihadiah, futuhat, ma'arif, anwar, fuyudat, dia cempak. Sama ke yang Tuhan bagi dengan yang kita bagi? Mana sama kan? Ya, pemberian dia dengan pemberian kita tak sama. Mana hadiah dari Tuhan dengan hadiah kita? Tak sama. Dia sebagai ibadat engkau, ya, yang kita hadiahkan kepadanya. Maka mana yang engkau hadiahkan akan dia kepadanya daripada segala amalmu yang maklul pula. Daripada kita, kemudian maklul. Mana maklul? Masuk illah, masuk penyakit. Dan segala ahwalmu yang madhul. Mana segala kelakuan-kelakuan ahwal-ahwal rohani, tapi yang madhul, masuk. Masuk apa? Masuk kuman. Masih tak bersih lagi, ada campuran-campuran. Mana sama? Yang Tuhan hantar kita tu solid, bersih, pancaran nur, makrifat dan sebagainya. Daripada barang yang datangkan atasmu daripada ilham. Itu Tuhan cempakkan. Ilham, Rabbani, Taufiq, Hidayah kepada jalan makrifat. Mana sama dengan kita hantar. Dan kashfin. Kashfin maknanya kasyaf yang terbuka kan. Kasyaf yang paling besar apa? Kasyaf maknawi. Terbuka dia dengan Tuhan. Terbuka nampak benda gaib, benda-benda tu nampak tak nampak pun tak apa kan. Cuma para awliya kan Tuhan tunjuk nak nampak kebesaran dia ya. Kalau tak matang bahaya, dia tengok tu dah disyok dengan benda tu lah. Air terhijab. Itu kasyaf syuri. Kasyaf syuri. Ada kasyaf nak, kasyaf maknai pembukaan dia dengan Allah Ta'ala. Iaitu ditentukan kepada segala orang yang ahli inayah dan ahli tahqiq. Orang yang dapat inayah, yang betul-betul menjaga daripada segala kabair was sagair. Itu inayah kan. Bil inayah mahfuzun anil kabair was sagair. Itu dalam Abi Madian At-Tirmizani kan. Dengan ada inayah Tuhan, kamu dipelihara daripada terjebak
tersentuh, terkena dengan dosa besar dan dosa kecil. Itu inayah tu. Cuba bagi tu, inayah dia lah. Dan ahli tahqiq yang mantap makrifat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dia dapat apa tu? Riayah. Biriayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Dengan ada riayah pula kamu dipelihara pada khatar. Segala lintasan kosong tak ada. Semua yang lintas semua dia. Dan adalah kepada orang yang ahli makam ini, segala amal itu dimudahkan bagi mereka itu dengan tiada berat dan tiada masyakkah. Memanglah tuan-tuan, dah lazat kan. Orang bila dia seronok aja, hilang penat kan. Kelazatan, keseronokan apa kerja pun bila dia buat benda tu dia seronok. Penat tak? Penat. Jangan benda tak serasi. Oh, penat ada. Sebab tak masuk lain. Ya, dia tak rasa benda tu sedap. Memang rasa penat. Dia dapat dia kesedapan lazat aja. Oh, ketiga tu kelazatan tu menghapuskan kepenatan dia. Ya. Dia buat padi penat kan. Bila hilang penat, dia dapat hasil. Dia tuai pula, wah padi cantik kan. Padi dia bukan rokok, sujud. Buah melayut-layut ke bawah. Ya, buah tayang tuai pula, harga pula naik pula. Wah, boy, dia punya seronok, hilang penat dia. Berapa hilang penat? Seronok. Sedap, seronok. Dia suka seronok tu, hilang penat dia. Tapi kalau tak seronok, tengok padi semua iktidal. Rokok tidak, mana kosong. Dia tengok sakit hati dia kata kan. Dia tak kenal Tuhan, dia sakit hati lah. Ambil api cucu kan. Apa nak ceritakan bila tak ada lazat, letih kan. Buat bila ibadat tak ada lazat memang letih. Buat nak lawan ni. Peringkat awal macam itulah. Sampai dia dapat lazat. Bila lazat, dia hendak sekali apa tu muka surat awal ada kan. Wan sampai hakikat Islam tu. Siapa sangka pada hakikat Islam maka tiada kuasa ia berhenti beramal. Nak beramal payah berhenti, kita payah nak start. Apa tu? Rahsia dalam tu lazat. Kelazatan yang Tuhan campakkan, dia panggil hutul arwah, makanan rohani. Habis. Jadi cari kelazatan. Sebab tu dia suruh bi falyafrahu, tu rahsia dia. Dengan aku hendaklah kamu gembira, Tuhan kata. Cari kegembiraan, keseronokan dengan dia. Dapat tu tahulah. Tuhan akan buka macam-macam kurniaan dia. Bila gembira dia berkasih. Tak ada kasih macam nak gembira. Mesti tanam mahabbah. Ya, mahabbah susunan dia. Dan mahabbah takkan rasa mesti fana. La yasulul makamil mahabbah illa ba'dal fana. Itu dalam Ibn Ruslan, Hikam Ibn Ruslan itu. Sebab tu kena melenyapkan pandangan lain. Senyap dia akan dapat mahabbah. Mahabbah tu tunggu Tuhan kasih, Tuhan beri. Macam-macam futuhat, ma'arif Tuhan bukakan. Habis itu. Dan menyerahi hawa nafsu. Habis sebenarnya. Artinya menang. Dia dapat apa tadi? Kepada ahli amal, maka beratkan mereka dengan mujahadah, artinya menanggung diri daripada masyarakat dan menyerahi hawa nafsu tadi. Adapun orang dah sampai itu, dia rasa lazat lain. Akan tiap-tiap hal, dan orang yang ahli makam ni, segala amal mereka itu terbagi sekalian itu dengan sekira-kiranya atas kadar makrifat dia dan atas kadar hal kelakuan dia. Dan kerana inilah isyarat muallif radhiyallahu an dengan katanya tanawwu'ad ajnasul a'mal li tanawwu'in waridatil ahwal. Akan datang dia akan tanwi' berbagai-bagai jenis amal kan, gini sebab apa tu? Warid lain sampai. Ya, ada orang warid peringkat awal dipanggil warid al-intibah lain. Ada waridul ikbal dia lain. Ada waridul kemuncak, waridul rusul. Ya, peringkat awal baru terbuka. Intibah. Ya. Dia baru bangkit. Tapi belum apa? Belum dapat berhadap tepat tawajuh dengan Tuhan. Jadi riyadhah macam tu buka selapis. Warid sampai warid apa? Al-Iqbal, hati dah tetap menghadap. Tetap menghadap dan santar last sekali waridul rusul. Tu ada usul ila Allah Taala. Maksudnya dia syuhud murakabah ke Tuhan dan musyahadah ke hadrat Tuhan sungguh. Tamam nikmat boleh masa depan tu. Allah. Sempat tak sempat kita ni tak tahu kita ni. Minta masalah sempatlah sebelum padam kita ni. Tu padam mentul. Orang tutup mata ni minta buat. Ya, kalau tak dapat rugi dan mazal lazi wajada man faqada.
Apakah hasilan sepanjang hidup manusia? Faqadat ay faqada syuhuda, maka minta dapat syahadah dengan Tuhan. Minta. Boleh ke? Jangan kata tak boleh. Jangan sekali-kali terlintas hati kita kata, bolehkah aku ni? Oh, tu bahaya besar. Ibn Atta kata, kalau kau terlintas, seolah kau memperkecilkan kuasa besar Allah Ta'ala. Dan non jadi wali. Pegompak jadi wali kan. Ya, tuan tarik dia sekejap ya. Kan bayar bukan kerja kita. Ini bukan kerja kita, kerja dia. Kerja kita apa? Minta rendahkan diri, rayu, ikhtikar dengan Tuhan tu. Yang menarik semua kerja dia dan dia nak tarik campur boleh. Lepas tu jangan pelik kalau dia tarik. Bukan sihir Fir'aun, dia dah demand baru. Nak apa pangkat kau nak, jawatan apa kau nak, apa kau nak dia. Jangan kau kalahkan Musa dia tu. Baik, siap sedia. Bukan cakai-cakai tu, tekong-teko dia datang. Tuan tajali je, bam sekali je. Dengan apa? Dia telan kali segala ulah-ulah saya. Itu kita sembah dia. Amantu billah. Terpeganjat Fir'aun ni. Dia siap janji di mana nak bagi. Berubah 360 darjah Tuhan balikkan. Amantu billah Rabbi Musa wa Harun. Ya, aku beriman dengan Allah kan. Dia tahu Fir'aun punya kezaliman kan. Punya jahat Fir'aun boleh bunuh orang, anak orang belum hidup-hidup dibunuh berlapur macam-macam. Oh, dia kena tajali ni habis terus. Tak ada diheran Fir'aun, dia tak nampak lagi dah. Ya, Fir'aun kata kau beriman kau bila azan aku tak izin lagi. Walau katnya wala usal liban. Ya aku cencang kau, aku salib, cencang dah dia salib. Pagi dia beriman, petang dia syahid. Siapa punya kerja ni? Kan kerja kita kan. Tarik nak naik makan bukan kerja kita. Kerja dia. Sebab tu jangan kita kata aku ni boleh. Jangan terlintas. Insya-Allah. Mohon tu je. Tuhan buka kejap kan. Kerja dia. Kemudian tanawu'an ajnasul amal wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna khaira kullahu bil anta.